Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada hari ini, pada Yaumil Jumu'ah, pada hari yang penuh keberkatan, kerahmatan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertemu lagi pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani untuk kita mendengar sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang dirawikan oleh At-Tirmizi, hadis yang hasan sahih, yang tak dapat tidak tuan-tuan. Ayuh bersama-sama pada hari Jumaat ini kita cuba menjawab 4 persoalan yang tak dapat tidak. Bila sampai satu masa tuan-tuan, soalan ini wajib juga dijawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya ulang balik. Ayuh bersama-sama kita menjawab tuan-tuan 4 persoalan ini yang tak dapat tidak. Mudah-mudahan bila mana kita masih lagi berada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana kita masih lagi diberi peluang untuk kita memperbaiki, untuk kita membetulkan, atau untuk kita menambahkan, atau untuk kita mengelokkan 4 perkara ini, maka tak dapat tidak, kita masih lagi belum terlambat untuk kita menyedarkan diri kita berkenaan apa? 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Hasnah Manja. Jadi seperti biasa tuan-tuan, apa khabar anda pada pagi ini, pada Yaumil Jumu'ah? Saya doakan anda sihat, selagi mana diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba Al-Faqir Irwan Zahuri masih lagi sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lama dah tak tanya ni, apa khabar batin anda pada pagi ini? Cuba tulis di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah, atas nama kasih dan sayang kepada ilmu, atas nama memuliakan ilmu. Maka jangan lupa tuan-tuan komen juga. Saya nak tahu bagaimana keadaan batin anda pada pagi ini. Waalaikumsalam ilmu laduni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi sementara tuan-tuan menjalankan tugasan dakwah kalian, ayuh bersama-sama kita mendengar sebuah hadis yang dirawikan daripada Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahihun. An Abi Barzah Nadlata bin Ubaidin Uslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Hadis dirawikan daripada At-Tirmizi. Artinya apa tuan-tuan? Daripada Abu Barzah An-Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama. Tulis tuan-tuan di ruangan komen, tidak akan bergerak kedua-dua kaki seorang hamba di hadapan Allah. Tak bergerak dah. Dah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama, takkan bergerak kaki tu. Bergerak ke mana? Wa imma ke syurga Allah,
wa imma na'uzubillah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dua tu je. Kaki tu takkan bergerak selagi mana ditanya kepada kita akan 4 perkara. Bermakna bila sampai di hari kiamat, kaki tu akan terpaku selagi mana tak selesai ditanya 4 perkara, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga. Jadi apa kata pada hari Jumaat ini, kita cuba dulu menjawab. Walaupun pada hakikatnya, tuan-tuan, di sana besok yang menjawab tu bukan lidah, yang menjawab tu bukan minda, maka terpaku ketika itu Allah Ta'ala mengeluarkan jawaban-jawaban yang layak untuk kita dengar dengan apa yang kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayuh, pada hari Jumaat ini, saya pun insya-Allah kita berusaha menjawab. Tuan-tuan pun cuba menjawab. Cuba menjawab soalan ini pada hari ini. Sebab saya percaya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat on the spot, besok tak buat dah. Sebab besok nak dengar pula ilmu yang lain. Lusa ditambah pula ilmu yang lain. Sebab tu fast action, fast result. Kalau tuan-tuan nak result yang cepat, maka buat tindakan yang cepat. Tidak bergerak kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki tuan-tuan lah, kaki saya lah terpaku pada hari kiamat nanti. Sehingga terlebih dahulu dia, yakni kita, akan ditanya pertama sekali tentang apa? Yus'alu an umrihi fima afnah. Pertama sekali tulis. Allah Ta'ala akan tanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Tulis. Nombor 1, Allah Ta'ala akan tanya an umrihi fima afnah. Aku bagi kamu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ke mana engkau habiskannya? Kau gunakan umur tu untuk apa? Engkau habiskan saki-baki umurmu untuk apa? Tuan-tuan, benda ni bagus kalau kita cuba tulis sekarang. Belajar tulis, tak rugi pun. Allah Ta'ala bantu kita. Dan Allah Ta'ala mempermudahkan perjalanan kita pada hari ni. Untuk apa? Bila kita tulis balik, yang ni macam tak betul ni. Ada masa tak untuk perbaiki? Jawab di ruangan komen. Kalau tuan-tuan cuba tulis, ya Allah, kau beri aku dah masa 60 tahun. Ke mana aku gunakan dia? Untuk apa umur ni aku habiskan? Bekerja, cari makan, cari duit, ibadah, taat kepada Allah. Tulis. Tulis dulu. Dapatkan sekurang-kurangnya 10 perkara. Boleh ke boleh? Ataupun kalau tuan-tuan nak take the challenge, lagi selepas daripada live, kalau tuan-tuan nak lah, saya buat satu quote dekat ruangan komen, tuan-tuan tulis di bawah. Tapi tuan-tuan malu pula nanti takut orang lain baca. Sebab itulah, kalau tuan-tuan rasa tak mampu nak buat begitu, cuba belajar menulis pada hari ni juga, Yaumil Jumaah. Sebab saya percaya tuan-tuan, kalau sekarang tuan-tuan tak tulis, besok tuan-tuan takkan tulis. Kalau besok tuan-tuan takkan tulis, lusa dah masuk dah modul baru, dah dengar dah hadis baru, tulis. Ya Allah, sepanjang umur aku sampai hari ni, untuk apa aku habiskan? Tulis sekurang-kurangnya 10 perkara. Bila dah tulis tu nak buat apa? Kita hisap, kita renung, kita nilai. Yang ni tak sepatutnya aku dah buat. Yang ni macam mana untuk aku lebihkan. Yang ni macam mana untuk aku mampatkan. Yang ini macam mana untuk aku selesaikan. Jelas ke jelas? Ini dari dulu jaga anak. Untuk apa kau habiskan umur kau? Dulu jaga anak. Anak-anak dah besar, jaga cucu. Habis jaga cucu, cucu pula dah besar, jaga cicit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mana hidup kita untuk Allah ni? Mana hidup kita untuk Allah? Cuba tulis. Supaya tuan-tuan dapat pastikan. Yang paling penting, tuan-tuan, begini. Saya makin percaya. Walaupun dulu kita percaya, tetapi bila mana kita makin buat dan kita makin tambahkan teknikal itu, saya rasa banyak perubahan Allah Ta'ala beri sedikit demi sedikit. Arti antaranya apa? Bila tuan-tuan menulis, kemudian kalian bersyukur. Yang ni benda betul ni. Apa Allah Ta'ala beri umur, apa yang aku gunakan? Ya Allah, antaranya aku belajar, tuntut ilmu. Tulis. Bila tuan-tuan dah tulis, tuan-tuan nampak apa yang tuan-tuan buat, syukur, ya Allah. Aku tengok orang lain ada yang Allah Ta'ala sekat dia.
Ada yang Allah Ta'ala tak rezekikan dia untuk belajar. Aku sampai hari ni daripada kecil duduk pondok, lepas tu bernikah pula dengan suami pula kaki mengaji, boleh belajar lagi di surau dan di masjid. Habis tu pula bila anak-anak dah besar, suami pula ajak duduk di pondok. Ya Allah, aku habiskan umur aku untuk belajar. Bila tuan-tuan tulis benda tu, tuan-tuan lihat sejauh mana tuan-tuan mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. This is very powerful. Very powerful buat tuan-tuan. Dan bila mana tuan-tuan tengok ada yang tak betul, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Banyak aku habiskan dulu umur aku untuk apa? Cari rezeki, cari duit. Dulu aku tak yakin sangat buat rezeki kau janji. Aku fikir kalau aku nak senang, aku kena kerja kuat. Aku fikir kalau aku nak senang, aku kena habiskan masa pagi, petang, malam untuk cari rezeki. Tapi tidak ya Allah. Dulu aku kerja gila babi dan sebagainya. Aku kerja sampai tak ingat siang, tak ingat malam. Hidup aku sekarang ni tak senang pun, sama je ya Allah. Tulis. Jadi yang pertama sekali, tulis, ya Allah, Engkau beri umur kepada aku sehingga umur aku hari ni, ke mana aku gunakan dia. Boleh ke boleh? Adakah kalian jelas apa yang dimaksudkan daripada hadis ini? Supaya apa tuan-tuan? Supaya sebelum Allah Ta'ala tanya besok, mudah-mudahan hari ni kita dah jawab. Mudah-mudahan hari ni kita dah jawab. Kita dah tulis dulu, sekurang-kurangnya begitu. Dan akhir sekali, tuan-tuan dah tahu dah, dekat padang mahsyar pun benda yang sama akan berlaku. Kerana kata Nabi SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, tidak akan bergerak kaki kita besok, tak akan bergerak tuan-tuan, selagi mana tak akan ditanya 4 perkara. Yang pertama apa dia? Yus'alu an umrihi fima afnah. Aku bagi kamu umur, ke mana engkau gunakan dia. Itu yang pertama. 1. Yang kedua, tulis di ruangan komen. Oh, yang ni ramai yang gagal tuan-tuan. Ramai yang gagal. Sebab itulah saya bersyukur bila mana Allah Ta'ala takdirkan saya, Allah Ta'ala ilhamkan kepada hati saya untuk bantu masyarakat buat program. Sebab saya nak bantu ilmu ni. Yang kedua, tulis dulu. Wa an ilmihi fima amila fih. Sampai di padang mahsyar, kaki kita akan melekat, tak akan bergerak, tak akan ke mana-mana selagi ditanya soalan yang kedua. Hari ni kita tanya dulu. Wa an ilmihi, artinya apa? Dan akan ditanya tentang ilmunya, fima amila fih, untuk apa dia melakukannya. Aku bagi kau ilmu, 2 perkara tulis. Yang pertama, kau amal ke tidak? Yang kedua, aku bagi kau ilmu, kau gunakan ilmu tu untuk apa? Tulis. Takkan bergerak kaki kalian, kaki saya di padang mahsyar, melainkan Tuhan tanya soal yang kedua. Kita jawab siap-siap hari ni. Allah Ta'ala beri kita ilmu. Ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, ilmu fiqah ke, ilmu fardu ain ke, ilmu tasawuf ke, ilmu keduniaan ke, ilmu bisnes ke. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan tanya ilmu tu kau amal ke tidak. Kalau kau dah amal betul, maka soal yang Tuhan akan tanya, kau amal, kau guna kau tu untuk apa? Untuk akhirat kau ke, atau untuk dunia kau, atau untuk nafsu kau, atau untuk kesenangan kau, atau untuk keluarga kau, atau kau campur dunia akhirat, asal boleh. Tuan-tuan, cuba tulis. Belajar tulis. Kalau tuan-tuan istiqamah bersama dengan saya setiap pagi #Santapan Rohani, kalau proses ni tuan-tuan mula lakukan, insya-Allah tuan-tuan akan lihat banyak perubahan yang berlaku. Banyak. Sebab apa? Saya bermula dengan apa yang saya laku. Apa yang saya bicarakan, itulah yang saya mulakan. Bila mana kita lihat, kita tulis. Bila tulis, apa dia? Pertama, Tuhan tanya ilmu. Berapa banyak ilmu yang kau ada, kau dah buat ke belum? Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Sebab tu, dalam program-program yang kami sediakan untuk tuan-tuan, kita ada program percuma, jangan risau, tak perlu bayar 10 sen, bayar internet sendiri sahaja. Macam mana saya ajar satu kaedah yang diajar oleh imam. Bila kita ada ilmu, belajarlah sekurang-kurangnya beramal walaupun sekali. Kaedah ni power sangat tuan-tuan. Ramai yang tak tahu. Bahkan ramai yang ada ilmu tak amal. Betul ke betul? Cuba mengaku sekejap. Di samping tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dan bantu sebar-sebarkan love di ruangan komen. Mudah-mudahan tuan-tuan tersedar pada hari ini, betul Ustaz,
Berapa banyak ilmu yang aku ada, aku tak amal. Sebab itulah tuan-tuan, saya bagi contoh pada hari ini. Hari ini kita sembang satu hadis Nabi. Dan di sebalik hadis Nabi ada teknikal. Tuan-tuan boleh mengaku tak? Kalau hari ni tuan-tuan tak buat, adakah besok tuan tak akan buat? Jawab di ruangan komen dengan secara live pada pagi ini. Dah? Saya bagi tuan-tuan beberapa tindakan. Saya berkongsi dengan tuan-tuan beberapa praktikal. Simple je. Tak usah fikirlah ilmu yang lain yang begitu banyak lagi. Ini ilmu yang hari ni. Dah? Kaki kamu tak akan bergerak di padang mahsyar melainkan kamu ditanya 4 perkara. Sebelum Tuhan tanya, kita tanya dulu. Kita buat dulu tugasan ni. Kalau hari ni tuan-tuan tak buat, besok buat. Tak ada dah. Besok dah sibuk pula dengan benda lain. Besok kita dengar pula hadis yang lain. Lusa kita dengar pula nasihat yang lain. Yang hari ni, tinggal. Lupa. Sedangkan teguran itu telah datang pada hari yang Allah Ta'ala inginkan kepada kamu ditegur. Sedangkan teguran itu telah datang pada hari yang Allah Ta'ala inginkan kamu mendengar. Dan sedangkan setiap pagi tuan-tuan kita baca kitab Nasaihul Ibad. Cuma hari ni saya belum sampai lagi dekat madrasah nak tengok pelajar-pelajar. Sebab kat madrasah tak ada pelajar. Madrasah masih lagi tutup. Ada 4 orang pelajar saja yang diorang tunggu untuk jaga madrasah. Dah? Kita nak tawakal bulat-bulat tak boleh. Syariat kena ada. Jadi takut orang pecah masuk ke apa, dalam hal keadaan tidak berburuk sangka, syariat kena kejap. Dah? Ada 4 orang pelajar yang sudi tak nak balik untuk jaga madrasah. Jadi sekarang saya berada di bawah madrasah. Nak beri faham tuan-tuan, dalam keadaan hidup kita ni, dah, waktu ni bila Allah Ta'ala beri faham, terus buat. Dah. Jadi yang kedua, buat tindakan. Apa dia? Cuba senaraikan. Kalau boleh 10 dulu, tak perlu banyak. 10 dulu. Apakah amalan-amalan yang apakah ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada aku yang belum aku amal? 1. Lepas tu pula, apakah amalan yang Allah Ta'ala telah beri kepada aku dan aku dah amal, ke mana aku gunakan dia? Cuba try test jawab sebelum Allah Ta'ala tanya besok di padang mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuhan akan tanya soalan ni. Aku beri kau ilmu, kau guna untuk apa? Ya Allah, hari tu kau beri aku ilmu solat. Aku gunakan dia untuk apa? Untuk ajar manusia, bantu manusia. Contoh, ya Allah, hari tu kau beri aku ilmu apa? Kau beri aku ilmu cari duit, ya Allah. Gunakan untuk apa? Gunakan untuk menjana pondok. Dah? Sponsor mana-mana budak-budak yang tak mampu, anak-anak yatim. Contoh, tulis kebaikan dulu supaya kita bersyukur. Syukur ya Allah, syukur ya Allah, syukur ya Allah. Lepas tu pula yang buruk mesti ada, tak usah tipulah. Dah? Ya Allah, kau beri aku ilmu, pandai cari duit. Aku guna duit tu untuk apa? Dah? Untuk shopping ikut dan. Dah? 7 hari bulan 7 hari tu berapa banyak perhabis? Shopee, Lazada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tulis, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Dah? Tak tertahan nafsuku ya Allah melihat segala kekurangan harga. Dah? Maka diberi pula 1 plus 1, 2 plus 2, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allah Ta'ala beri kita ilmu, ke mana kita gunakan dia. Tulis tuan-tuan, supaya sebelum Allah Ta'ala jawab, sebelum Allah Ta'ala tanya, sekarang ya Allah biar aku jawab dulu. Tak apa ya Allah, sekarang biar aku jawab. Ni hadis Nabi jelas. 2. Baik. Yang ketiga, wa an malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, hadis sahih Tirmizi. Dah? Tidak akan bergerak kaki kita besok di padang mahsyar melainkan Allah Ta'ala tanya kepada kita soalan yang ketiga. Sebelum Allah Ta'ala tanya, sekarang kita buat tulisan tu. Kita jawab, saya nak tuan-tuan tulis 10 lagi perkara. Dah, tak lama pun, setengah jam cukup. Dah? Terima kasih kepada yang kongsi star. Lepas daripada ni, terus buat tindakan. Tulis 10 perkara. Apa dia? Wa an malihi, dan daripada hartamu, min ainak tasabahu, engkau ambil daripada mana. Lepas tu wa fi ma anfaqahu, ke mana kau nafkahkan. Tulis. Kita ada pendapatan, tulis pendapatan kita datang daripada mana. Tulis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar satu ilmu, iaitu trust the process. Kalau tuan-tuan buat proses ini, insya-Allah tuan-tuan akan melihat macam mana keyakinan tuan-tuan, minda tuan-tuan, hati tuan-tuan akan mula berubah sedikit demi sedikit.
Sebab apa? Di sinilah perkara-perkara yang perlu kita perbaiki. Teknik ataupun cara. Selagi mana kita simpan dalam kepala otak, benda yang betul kita buat, benda salah kita buat, selagi mana kita tak keluarkan dia, kita tak nampak. Tulis. Rezeki aku datang daripada mana? Tulis sekurang-kurangnya 10. Tulis. Okay? Dah 10 ni, yang ni gaji datang dari mana? Yang ni. Yang ni duit meniaga, duit ni datang dari mana? Yang ni. Yang ni sedekah, datang dari mana? Yang ni. Yang ni orang bagi zakat, datang dari mana? Yang ni. Tulis. Rezeki aku bagi kepada kamu mal, harta, dari mana kamu perdapatkan. Kemudian wa fi ma anfaqahu, tulis juga dengan harta yang aku beri kepada kamu, ke mana kamu nafkahkan. Tulis. Tulis tuan-tuan. Hari Jumaat ni hari yang berkat. Tulis 10 perkara. Aku gunakan untuk apa? Pertama, keluarga. Tulis tuan-tuan dah. Kerana sabda Nabi SAW, sebaik-baik sedekah kepada keluarga kamu, isteri kamu. Dah? Sedekah pada orang luar ni bagus. Sedekah, sebaik-baik sedekah kepada keluarga kamu, isteri kamu. Tulis, ke mana aku nafkahkan? Yang pertama, ya Allah, duit ni aku guna untuk keluarga. Yang kedua, aku sedekah kepada anak yatim. Yang ketiga, aku beli barang Shopee. Yang keempat, aku beri barang Lazada. Tulis. Tulislah, baik pun tulis, buruk pun tulis. Supaya yang baik kita bersyukur, yang tak baik kita beristighfar. Yang baik kita bersyukur agar ditambahkan lagi. Yang tak baik kita muhasabah agar Allah Ta'ala kurangkan, bantu kurangkan. Tulis, tulis, tulis. Sebab apa? Tuan-tuan, soalan ni Tuhan akan tanya kelak. Itu soalan yang ketiga. Dan akhir sekali, terima kasih Cik Ani. Soal yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Tulis di ruangan komen. Dan akhir sekali akan ditanya tubuhnya, untuk apa dibinasakan dia. Kita gunakan tubuh ni untuk apa? Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi gemuk, Tuhan bagi kurus, Tuhan bagi cantik, Tuhan bagi comel. Dan kita gunakan tubuh ni, tangan, kaki, semua ni untuk apa? Tuan-tuan, sebab tu cerita bab tubuh ni, yang ni seronok sangatlah saya rasa. Antara benda saya yakin yang tuan-tuan tak pernah buat. Proses ni kami sering buat setiap kali ada program interaktif Cinta Solat. Antara benda yang kami tak ketinggalkan, antara praktikal yang paling best yang kami sering lakukan dalam program-program interaktif Cinta Solat, apa dia tuan-tuan? Iaitu menzarahi rakyat jelata. Ni dalam hadis disebut, aku beri kamu jasad, ke mana kamu gunakan dia. Kamu tu siapa? Kita katalah diri kita kan. Diri kita ni siapa? Dalam hadis Nabi SAW, jangan lupa tuan-tuan, dalam jasad kita ni ada raja. Mana raja dia? Iaitu hati. Betul. Bila raja ni, bila hati ni sebagai raja, bermakna dalam tubuh kita ni tuan-tuan, ada menteri tak? Ada tak menteri? Yang ni ramai tak tahu. Dalam jasad kita ni, kalau ada sultannya, ada rajanya, iaitu qalbi, ada menteri tak? Cuba jawab di ruangan komen. Ada berapa menteri? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siapa boleh jawab? Saya nak bagi masuk program NBS percuma. Siapa yang mula-mula jawab dengan betul? Terima kasih kepada yang kongsi star. Saya akan janji insya-Allah, admin tolong di tag nama dia. Siapa jawab dengan betul, saya janji akan bagi masuk program NBS percuma yang bernilai RM259. Kita bagi yang package yang ada zoomnya. Berapa menteri dalam jasad kita ni tuan-tuan? Cepat tuan-tuan, yang jawab dengan betul jawab dengan betul. Pertama tulis nombornya. Dalam nombor tu pula tulis apa nama-nama menteri tu. Okey, Nan Pondok kata ada 7. Apa 7 tu? Admin tolong tag nama Nan 7. Belum betul lagi. Asfalani kata ada 1. Nan Pondok yang 7 tu apa dia? Nafsu, akal. Itu bukan menteri. Ini menteri. Menteri ni dia akan dengar cakap sultan.
Yang jawab dengan tepat, saya akan bagi pendaftaran NBS percuma untuk seorang, cukuplah, yang bernilai RM259. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cepat jawab. Nur Azimah kata 2, iaitu hati dan nafsu. Hati tu raja. Saya tanya menteri dia. Itu sultan tu raja. Kan Nabi kata dah. Hashimah kata otak. Bukan. Acik Ani tak tahu. Wiwi saya nak tahu. Mak Ngah, mata, tangan, telinga, namanya rakyat jelata. Ini rakyat, bukan menteri. Syarihah kata akal. Akal bukan menteri. Akal tu pentadbiran ataupun kerajaan dia. Rabi'ah, bukan. Diri sendiri pun bukan. Mana nan pondok tadi? Mata, tangan, kaki, mulut. Salah Naimah. Mata, tangan, kaki, mulut, namanya rakyat jelata. Baik, saya bagi jawapan lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tuan-tuan, dalam diri kita ni ada satu kalbu, namanya hati. Hati itu, bak kata Nabi SAW, ibarat raja bagi seluruh jasad. Apabila baiklah ia, baiklah jasadah kulluh. Apabila buruklah ia, huduhlah ia, maka huduhlah segala jasad. Dan dia ni akan mempengaruhi 7 menteri. Tulis, menteri dalam jasad kita ada 7. Terima kasih Nafizah. Baru dia jawab. Dah tak ingat nama. Dia boleh jawab tu pun. Menteri ada 7, iaitu nafsu. Nafsu ada 7. Ammarah, lawamah, mulhimah, radiyah, mutmainnah, mardiyah, kamaliyah. 7-nya nafsu. Sebab 7 nafsu ni ada perangai masing-masing. Ada perangai masing-masing. Bermakna kalau jenis kuat makan, kalau jenis kuat tidur, ni menteri lawamah. Menteri lawamah. Dia tak buat kerja, sehingga rakyat dia kuat makan, kuat tidur, kuat jima, kuat melantak. Sudah. Siapa baru tahu benda ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Menteri yang paling jahat sekali, kalau dia baik, kalau kalau raja dapat membaikkan dia, baiklah seluruh nafsu dan baiklah seluruh jasad. Hatta nafsu ammarah. Walaupun asal ammarah itu ammaratun bisu. Dia antara menteri yang dia menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kalau dia baik, menteri yang lain pun boleh jadi baik. Kalau dia jahat, menteri hak lain jahat belaka. Tu ammarah. Lawamah ada perangai dia. Mulhimah ada perangai dia. Setiap nafsu ni, menteri-menteri ni yang mempengaruhi minda, akal. Sebab tu lah, tu Kak Norin dah cerita. Join ICS baru tahu. Sebab tu saya kata modul ini, modul yang saya run dalam program ICS. Jadi maknanya begini tuan-tuan. Akhir sekali sabda Nabi SAW, wa an jismihi fima ablahu. Dan aku beri kamu jasad, ke mana kamu gunakan dia. Sekarang ni, bila sebut kamu, kita. Dan ke mana kamu gunakan tangan, kaki. Sekarang ni antara proses yang saya yakinlah yang tuan-tuan tak pernah buat. Bila mana kita ni ada hati, hati ni sebagai raja, dan raja ni akan menguasai 7 nafsu ataupun menteri, supaya menteri ni pula mempengaruhi yang lain untuk buat kerja. Nampak? Kalau amarah, lawamah, mulhimah. Mulhimah ni, dengar, nafsu mulhimah ni, dia ni dah mula buat ibadat. Rakyat dia dah mula buat ibadat. Tangan dah buat ibadat, mulut dah berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi menteri ni dia tak jaga pun. Tak jaga macam mana? Amalan mereka itu zikir, tapi bukan kerana Allah, kerana makhluk.
Maknanya hati ni dia tak jaga menteri ni. Dia tak jaga menteri ni. Sudah. Kak Noraini, saya rasa saya tak pernah cerita lagi dalam ICS sedetail macam ni. Ini dah cerita ICS ni. Dah program interaktif cinta solat. Tapi tak apalah, saya nak bagi juga sikit pada pagi ni. Maknanya, bila mana kita mula solat Allah, solat ni seolah-olah menteri lawamah. Kita ada menteri amarah, lawamah, mulhimah. Menteri mulhimah ni, dia dah mula buat kerja. Menteri tu dah buat kerja. Rakyat jelata dia, mata, tangan, mulut, hidung, telinga, kaki, semua dah bekerja. Tapi bukan kerana Allah. Dia zikir kerana apa? Nak dunia. Dia zikir banyak sebab nak pujian. Dia selawat ke atas Nabi sebab nak keramat. Dia semayang sebab apa? Nak mudahkan urusan. Menteri Pasola Mak kan? Maknanya ni, menteri mulhimah sebenarnya bukan menteri yang baik. Tu dia, bukan menteri yang baik. Lepas tu radiyah pula. Ni ada pula. Sebab tu saya nak bagi faham ialah mudah je, simple je. Bila sebut hadis Nabi, wa an jismihi fima ablahu, aku bagi kamu jasad, ke mana kamu gunakan dia. Pernah ke tidak kita tengok dalam jasad kita ni, ke mana kita gunakan rakyat jelata kita. Sebab tu saya ulang balik, dalam antara perkara best dalam program interaktif cinta solat, iaitu apa dia tuan-tuan? Kita bersama-sama dalam satu journey atau perjalanan yang best, iaitu menziarahi rakyat jelata. Cuma saya rasa ICS pada kali ni, sebelum kita nak ziarah rakyat jelata, saya nak buat lagi program baru. Apa dia? Kita nak pergi ziarah menteri dulu. Bocor rahsia dah. Dah bocor rahsia. Hari tu kita rakyat, kita ziarah rakyat jelata je. Sekarang ni menteri kita tak ziarah. Jadi lepas ni, kita dalam program ICS akan datang tuan-tuan, kita akan teruskan di mana revolusi satu perkara yang begitu hebat. Kalau tuan-tuan betul-betul nak berubah mindset, berubah ibadat, berubah kehidupan, berubah cara fikiran, ubah bagaimana cara kita berhadapan dengan diri kita dahulu. Yang insyaAllah ICS pada kali ini kita akan bawa lagi dengan lebih. Dah dapat faham kan, Nur Lili? Baru tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okey, jadi saya rasa memadai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Yang mudah-mudahan mana yang baik tu datang daripada Allah, yang tak baik tu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. Kalau tuan-tuan nak buat tindakan dengan apa yang saya kongsikan pada pagi ini, dan tolong percaya kalam saya, kalau tuan-tuan tak buat sekarang, besok tak buat. Now or never. Nak berubah, sekarang kena buat. Nak berubah, sekarang kena buat. Tuan Haji Nasir menteri tak buat kerja, kita lah salah. Kita sultannya tak bagi arahan dengan betul. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi kembali. Jadi kalau tuan-tuan nak buat tindakan, hari ni cuba senaraikan 40 saja. 10. Yang pertama 10 perkara apa dia? Fima umrihi, Allah Ta'ala beri aku umur, ke mana aku gunakan dia. Tulis 10 perkara, baik dan buruk. Baik untuk bersyukur, yang buruk untuk kita muhasabah. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi aku ilmu, ke mana aku gunakan dia. Tulis 10 cukup. Banyak lebih bagus. Tulis 10. Yang mana yang bagus kita bersyukur, yang tak bagus kita muhasabah. Yang ni aku tak perlu buat, ni jangan buat, ni jangan buat. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri aku harta, ke mana aku gunakan dia. Shopee, Lazada, sedekah, anak yatim, infak, masjid. Tulis 10 perkara. Yang baik kita bersyukur, kita gandakan lagi. Mana-mana yang tak baik kita bertaubat. Dan yang keempat, Allah Ta'ala beri aku jasad, ke mana aku gunakan dia. Untuk dunia ke, untuk akhirat ke. Jelas ke jelas? Baik, jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini adalah hashtag santapan rohani. Mana yang baik tu datang daripada Allah, yang tak baik tu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. Hari ni yaumil Jumaah, jangan lupa mandi, jangan lupa potong kuku, jangan lupa buang segala bulu-bulu, memakai wangi-wangian, memakai pakaian-pakaian yang putih dan yang cantik dan yang indah. Perbanyakkan berselawat, beristighfar, bermunajat, agar hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Hashtag santapan rohani, khasyak is real. Allahu Akbar.